Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tulin. Sekiranya anda adalah seorang yang boroi, seorang yang berlemak, seorang yang dah rasa badan tak sihat, sikit-sikit penat, sikit-sikit mengantuk dan korang dah mati akal nak menyelesaikan semua masalah-masalah yang aku bagi tahu tadi, program Lemak Tulin memang untuk korang sebab kita tak pakai apa-apa jenis produk, kita tak guna apa-apa alat senaman, korang pun tak perlu pergi ke gym, semuanya boleh buat daripada rumah saja dengan workout plan yang tak ganggu masa korang dan juga diet plan yang sangat murah dan ikut cita rasa Malaysia. Seluruh orang Malaysia tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira umur, tak kira jantina, semua boleh join program Lemak Tulin 7 hari. Alhamdulillah dah ramai berjaya. Lebih daripada 4,000 orang dah pernah join program Lemak Tulin dan semuanya alhamdulillah dalam masa 7 hari saja ramai yang dah dapat hilangkan boroi. Daripada boroi dah dapat perut yang flat dalam masa 7 hari saja. Korang boleh tengok sendiri dekat page Lemak Tulin, dah banyak dah testimoni kita. Dengan hanya RM89 saja dan tak akan ada cas-cas tersembunyi, kita akan ajar A to Z secara virtual dari rumah anda sahaja. Atas permintaan ramai, kita dah extend batch PKP 3.0 lagi 3 batch. Gunakan PKP dan lockdown ni dengan sebaik-baiknya untuk korang buang lemak korang, hilangkan boroi korang dan jadi rakyat Malaysia yang lebih sihat dengan cara yang paling senang, cepat dan murah. Slot terhad, masa terhad, jadi korang jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Jom join program Lemak Tulin. Okey, lepas tu bila dah ada anak pula, korang pun masih dalam servis lagi, tapi masih berasingan squadron lah. Ya. Apa cabaran dia pula Tapi nak sekejap menguruskan anak? Oh, sekejap je? Ha. So kiranya korang pernah bekerja dalam satu squadron lah? Since 2013 sebab aku Nuri, dia Nuri, kan dekat KL base masa tu dia tutup. Isi 725 masuk kan, isi 725 masuk, ambil 10 squadron tu bawa ke Kuantan. So orang-orang yang ke KL yang Nuri ni dia tak tahu nak gimana. So dia dihantar ke Batu juga daripada 2013. Sampai habis duduk Batu. Mungkin Tuhan permudahkan perjalanan hidup aku ni kan, duduk sekali. So anak time tu setahun je lah yang duduk jauh dengan aku, lain semua duduk sekali. Betul. Memang kata perancangan Allah lah. Jadi, korang punya cabaran masa berkahwin dalam servis and then sampai habis servis, kira okey je lah kan? Tak adalah problem yang macam sampai ada masalah, pernah bergaduh. Pernah ke korang ni bergaduh masa dalam servis ni? Pernah ke? Masa-masa muka bergaduh? Bergaduh itu adalah kebahagiaan. Oh ya? Kalau tak bergaduh bukan kehidupan nama dia. Aku tak gaduh dengan bini aku, okey? Maksudnya kau tak ada kehidupan. Sebab kehidupan ni dia ada pahit, manis, baru orang panggil kehidupan. Kalau manis je maksudnya bukan kehidupan. Okey, kepada sesiapa yang baru masuk ni, ramai yang tertanya-tanya ni, ada ke cakap korang ni pilot Karibu bagai. Okey, dua-dua orang ni adalah bekas pilot Nuri. Okey, pilot Nuri helikopter. Okey. So dorang ni adalah suami isteri. So daripada dorang start jadi pilot sampailah habis jadi pilot, which is dorang dah habis perkhidmatan, dah tamat perkhidmatan. So kita nak kupas lah macam mana dorang punya hubungan, cabaran apa semua tu. So sekarang dah ada berapa orang anak? 4. Alhamdulillah. And then pasal semua anak habis aku, anak aku semua berdisiplin tau. Setiap 3 tahun dia keluar. Semua ikut arahan aku. 3 tahun keluar. Wow. 3 tahun keluar. Nampak tak? Sebab mak askar, bapak dia askar, anak berdisiplin 3 tahun. Total dah berapa lama kahwin? 2011. 10 lah. Alhamdulillah 10 tahun dah cik And then pasal nak menamatkan perkhidmatan ni, memang dua-dua sekali memang rancang untuk habis 13 ke ataupun actually ada salah seorang nak ni ke? Cerita. Actually macam ni, dulu dia pun tak setuju, dia nak berhenti. Tapi bagi aku rezeki ni semua aturan Allah. Sebelum kita berhenti apa semua, kita minta petunjuk dulu. Sebab cikgu aku ada cakap kan. Cikgu aku ada cakap, sebelum kita buat sesuatu keputusan tu kita minta petunjuk dulu.
dah dapat petunjuk baru kita buat keputusan. Kan? So aku punya keputusan suruh dua-dua berhenti ni because of sebab aku fikir sampai bila nak duduk jauh-jauh. Anak tu pun salah satu rezeki. Dan aku fikir dalam dunia ni tak ada apa pun. Sebab kita 3 benda kita bawa dekat akhirat. Kan? Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Lepas tu yang kedua doa anak yang soleh. Dan 3 amal jariah. Kalau anak aku ke laut, macam mana doa anak yang soleh tu nak dapat kan? So aku decide untuk dia berhenti dan dia jaga anak 100%, tumpukan pada perhatian pada anak. Sebab aku rasa rezeki tu walau kat mana-mana pun kalau kita bersyukur, insyaAllah kita boleh cukup rezeki kita lah kan. So far Alhamdulillah setakat ni memang Tuhan bagi aku rezeki yang cukup. And then dia bagi aku jalan yang kalau macam contoh sekarang ni tengah COVID ke apa kan, dia bagi aku jalan untuk aku start dengan bisnes. So dia mudahkan semua benda lah, dia pemudahkan. So aku cakap dengan dia rezeki tu kan dah diatur kan. Lepas tu adalah faktor-faktor lain baru dia nampak sekarang kan. Mak dia sekarang pun dah tak berapa nak sihat. Dia dah ada kat sini, dia boleh jaga mak dia. Semua tu kita tak nampak. Tapi bila kita ada petunjuk, kita ikut dan baru benda tu berlaku depan mata kita, baru kita boleh nampak kan. So keputusan tu orang kata aku tidak mengharapkan rezeki sama macam dalam Air Force, dua-dua gaji pilot babe kan. Betul. Tapi bagi aku rezeki tu aturan Allah dan kita kena bersyukur lah, macam tu lah. Alhamdulillah. Dia tak setuju, So sekarang nak berhenti, kau tanya dia kenapa dia tak setuju. alah, aku pun faham. Betul tak, Mekna? Kan? Takkan nak berhenti kot. Orang gaji sedap, apa semua. Nampak future. Tiba-tiba kecil suruh berhenti lah. Dia nak jadi first panglima. So sekarang, Mekna memang suri rumah sepenuh masa lah. Suri rumah sepenuh masa. Tapi aku ada plan untuk dia. Sebab dia pun pilot kan. So adalah satu kerugian besar kalau aku tak maintain dia punya skill tu. So selepas kalau virus dia dah reda apa semua, anak aku pun dah start besar 2-3 tahun, aku ingat nak suruh dia ambil lesen. Suruh dia dapatkan commercial punya license kan. Sebab dulu pun salah satu faktor pun faktor keuangan nak ambil lesen ni sebulan 1,000 lebih habis tau. So aku mendahulukan aku dululah sebab aku adalah bertanggungjawab untuk mencari punca pendapatan kan. So aku kena bertanggungjawab lah. So dia ni aku hold dulu and then mungkin insyaAllah lah dalam masa terdekat lah, bila dah stabilize dia pun lepas beranak, anak nombor 4. So, Alhamdulillah. Bos 10 hari. Bos 10 hari? Tapi macam anak dara kan. Macam anak dara kan. Tak, nampak tenang ke? Macam anak dara kan. Tengoklah. Captain Fazli yang jaga. Aku menunggu hari. Bini aku duduk sakit je. Nombor 5 Nombor 5 Woi. Nombor 5. Nombor 5 lah cik. Dari padu. Lemak tulin. Okay, so kecil, lepas kau berhenti, adakah kau decide terus nak sambung fly? Okay, untuk pengetahuan, sekarang kecil masih lagi fly dekat luar, fly helikopter juga. Okay, nanti kita bagi dia explain dia kerja dekat syarikat mana apa semua. So, memang lepas kau berhenti daripada Air Force, terus kau decide untuk ambil lesen ke macam mana? Aku buat preparation sebelum aku berhenti lagi. Sebab aku dah ada satu pressure point which is aku perlu bertanggungjawab nak suruh bini aku berhenti. Kalau aku tak ambil lesen awal-awal, aku nak makan apa? So aku ambil lesen start 2016 dan aku completekan lesen aku 2018. So 2019 aku dah start mencari kerja. Alhamdulillah 2020 bulan 1 aku dah, walaupun belum habis kita punya tarikh tamat perkhidmatan bulan 5 2020 kan. Tapi bulan 1 aku dah kerja, gaji double babe, berkepuk-kepuk, orang kaya macam tu. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. So aku dah kerja,
Aku dah kerja dengan satu syarikat transportation offshore. Sampai sekarang pun aku masih aktif terbang dengan syarikat ni. Syarikat apa biar dirahsiakan. Okay. Aku dah kerja dengan syarikat offshore ni start daripada bulan 1 2020 sehingga sekarang. Sekarang aku bawa aircraft AW139. So bermaksud bagi aku setiap benda yang kita buat kat dunia ni, which is apa-apalah yang kau buat lah kan, which is keuangan ke, kehidupan masa depan kau ke, kalau kau ada impian ke, kau kena buat strategi dan kau kena buat planning. Planning tu yang menentukan sama ada kau boleh pergi ke tak. Dia macam ni lah, macam kalau kau buat pergi, kau nak pergi rumah makcik kau tak tahu location kan. Mesti kau pakai Waze, betul tak? Kalau pakai Waze, ada ke kau terjejas terus? Tak terjejas terus. Mesti kau kena ambil location dulu. Kau letak dekat pengakhiran perjalanan kau. Baru kau boleh jalan, betul? Baru dia boleh tunjuk jalan. Sama lah macam kehidupan ni. Kehidupan ni, bila kau dah ada satu target, impian kau letak itu di pengakhiran jalan kau. So baru kau akan dah ada jalan, apa kau nak plan, apa kau nak buat strategi macam mana. So jalan tu dia akan jadi lurus, cantik dan kau akan sampai impian kau. Macam tu lah. So everything kita buat kat dunia ni mesti kita kena ada perancangan dan strategi. Bagi aku lah pendapat tu. Ada orang tanya, kau ambil lesen tu berapa kos dia? Mostly 25,000. Pakai dia punya credit card. Jujurnya. Tak, jadi kau kata dia tipu. Okey lah, okey. Aku okey. Aku okey, baguslah. Satu paper lebih kurang 600 ringgit Malaysia, campur dengan kos lesen, kos pengangkutan, kos hotel, lebih kurang 1,000 lah. Tapi kalau ikut sebenar 18,000 pun kau dah boleh settle. Tapi disebabkan aku ni banyak sangat, 7 kali ada fail lah. 7 kali. Tak apa. Dia bila tak masuk aku bila delay. Aku dengan kau sekarang ni tengah delay sangat teruk. Ya ke? Nampak teruk. Ada dalam 1-2 second juga. Tak apa. Maksud aku sekarang ni walaupun engkau fail banyak kali, tapi kalau dah Allah kata kau akan dapat juga. Cuma dia punya cabaran dia lah dekat situ. Tak, maksud aku macam aku, walaupun aku 7 kali aku fail, aku tetap, walaupun maksudnya 7 kali aku jatuh tau. 7 kali aku jatuh, aku bangun balik. Aku ada ada 2-3 kali aku mengadu pada mak aku tau, sampai nangis-nangis. Dah tua ni nangis babe. Ini aku cerita benda yang betul lah. Aku menangis sebabkan aku fail. Aku fail satu paper tu sampai 3 kali. Tanya bini aku, ada satu kali tu aku demam dah seminggu. Aku pergi KPJ cek darah apa semua, tak ada apa-apa. Dia cek aku punya blood pressure 170 tadi. Dia kata awak ni kenapa? Awak ni kenapa sampai demam 170? Aku cakap aku stres nak ambil lesen ni lah. Tapi walaupun dengan macam tu, aku tetap berusaha untuk berjaya tau, untuk dapatkan lesen tu sebab aku ada pressure point. Which is pressure point aku tu, aku kena bertanggungjawab dengan keluarga aku untuk cari nafkah, untuk cari makan. Kalau aku tak ada lesen, siapa nak bagi makan? Macam tu lah. So benda tu menjadi satu inspiration point atau pressure point bagi aku untuk aku capai. Alhamdulillah, Tuhan mudahkan aku punya perjalanan. Walaupun 7 kali fail, dapat juga lesen tahun 2018. Alhamdulillah. Ni orang duk tanya ni, buat lesen CPL ke ATPL? Aku ATPL-H. ATPL-H. Final license, ATPL. So, yang difahamkan sekarang kau bukan fly sajalah. Boleh cerita sikit tak apa bisnes yang kau buat sekarang ni, yang bising-bising sampai dah jadi jutawan lah benda lah. Cuba share sikit. Macam mana engkau tercetusnya walaupun kau dah seorang pilot, orang kata dah stabil lah, kau punya income lebih kurang stabil lah. Tapi kau masih lagi nak buat benda lain lagi. Kenapa? Sebenarnya dia bermula daripada
family aku jugalah. Family aku, salah seorang family aku, adik aku. Aku terinspirasi daripada dia. Everything dalam dunia ni bila kena ada inspirasi baru kita gerak kan. So Betul? aku Betul? terinspirasi daripada adik aku. Adik aku ni dulu dia seorang budak-budak umur 19 20 dekat EU kan. Daripada EU dia dah start tau. Dia dah start macam bisnes, dia bisnes emas, kena tipu. Duit aku pun ada juga. Dia bawa kena tipu kan, tapi aku tak minta pun. Lepas tu dia dah start bisnes, lepas tu sampai dia fail dekat semester kan, tak habis. Lepas tu mak aku marah suruh habiskan, habis juga, dapat juga degree. Lepas tu dia buka kedai, dia jual by kotak tau, dia jual by kotak. Macam gadget kan, dia jual kat pasar malam apa semua. So aku terinspirasi daripada dia lah. Daripada sebuah kotak, okay, sebuah kotak dia mampu buka 2.5 juta mall sekarang tau. Bulan 7 ni dia launch dekat Petaling Jaya. Okay, kalau korang nak Google lah dekat Facebook ke apa, Al-Ikhlas Gadget. Itu adik saya. Dia bermula daripada sebuah kotak dia jual sampai dia jadi jutawan. Sekarang. So kalau dia boleh buat, kan, kenapa kita tak boleh buat? Apa beza saya dan dia? Apa beza dia makan dan saya makan? Mak saya masak benda yang sama. So tak ada benda yang mustahil dalam dunia ni bila kita pasang impian dan bila kita nekat untuk merubah kehidupan kita sesuatu lah. Maksudnya sampai bila aku nak mengharapkan gaji pilot, kan? Kalau misal kata Allah takdirkan aku patah kaki ya dua-dua ke, cacat ke apa, macam mana anak bini aku nak makan? Macam mana anak bini aku nak mencari nafkah? Macam tu. So aku dah menyusahkan orang. So aku rasa tanggungjawab, aku tak nak menyusahkan orang. So aku bermula daripada sekarang, aku akan cari satu income passive yang orang kata menjamin. Apa yang boleh menjamin? Bisnes lah. Bisnes, sebab tu orang Cina, kalau you all tengok ataupun kau perasan kan, orang Chinese, dia bisnes daripada start atuk dia bisnes sampai yang cucu cicit dia boleh makan tu. So kenapa kita tak bermula? Kita sebagai orang Melayu ni kita kena bermula. Kita kena bermula, okay. Aku bermula daripada sekarang. Aku mengharapkan insyaAllah bila aku dah bermula, aku dah nekat apa semua dalam masa 7-8 tahun, mana tahu rezeki aku jadi jutawan kan. Anak aku boleh makan sampai cucu cicit aku boleh makan. Boleh diwarisi benda tu. Kan, betul tak? Kenapa kita Betul, setuju. Masalah orang kita ni dia malas nak bermula lah. Dia banyak alasan. Tak nak lah, nantilah, besok lah, nanti dia esok lah, lusa lah, matilah. Lepas tu masuk neraka lah. Macam tu lah, satu kan. Maksudnya kena ada motivasi lah, motivasi. Oops. Bagus. So, kau buat bisnes gadget juga ke? Ke kau buat bisnes lain? Ni. Cerita. Tak, aku sekarang ni aku sedang bermula bisnes, orang kata secara daripada bawah dan naik ke atas. So far aku berada di fasa-fasa yang orang kata masih jauh lagi perjalanan, tapi so far alhamdulillah aku punya fokus sekarang ni pada barang makan, viral punya makanan. So fokus aku ni bawah aku akan ada ejen-ejen, dalam masa yang sama aku ada butik dalam online macam tu. So benda ni dah dibuktikan juga tau. Ada jutawan dekat bawah Datuk Azizan tu, dia tunjuk ini jutawan kan. Bermula daripada, kau bayangkan aku masuk kelas dengan Datuk Azizan kan. Aku masuk kelas bayar jugalah dekat 4-5 ribu aku bayar. So aku masuk kelas, dia tunjuk orang ajar mengaji pun boleh jadi jutawan, babe. Kau rasa pelik tak? Padu. Orang ajar mengaji jadi jutawan. So aku sekarang ni aku nak membina satu platform which is aku nak bawa anak-anak muda yang ada kat luar tu, anak-anak muda yang bermotivasi ni join aku untuk aku bawa dia orang ni, guide dia orang ni sama-sama jadi orang kata orang yang berguna lah satu masa nanti. So banyak barang produk aku bawa. Aku bawa produk-produk macam viral, susu Nelofa, aku bawa Edatif, aku bawa Real Kids, benda-benda viral. Stick crack, nasi lemak stick crack kan. So kalau nak tengok bolehlah tengok, belilah kat butik tu, butik Empire. Aku punya IG butik Empire Helicap.
Kalau dekat Face IG lah. Butik So tak apa, Empire Handicap. nanti dekat video ni aku akan upload dekat aku punya YouTube. Nanti dekat bawah nanti kita akan bubuh segala link yang kau nak bubuh, jangan risau. Okay guys, Boleh, kalau boleh. sesiapa yang rasa sekarang ni maybe orang kata terkesan dengan pandemik, maybe hilang punca pendapatan, tercari-cari maybe nak start business ke apa benda ke, boleh pergi dekat mana tadi IG Empire Boutique Helicap Butik Empire Handicap. Empire. Ah. EMPAYAR. Empire Handicap. Terbalik Empire Empire Boutique ke Butik Empire? Aku confused. Butik Empire Butik Handicap. Empire Helicap. Butik Empire Helicap. Tak apa, nanti kita akan bubuh link nanti dekat description. So korang bolehlah pergi tengok-tengok apa yang dia punya, sebab sekarang ni okey, kecil dia ada tim dia sendiri. Tim dia sekarang ni bukannya sekali IG live sekarang dengan artis-artis. Mana dia layan live IG. Sekarang ni aku nak Apa dia? Sekarang ni aku nak bina tim dengan orang-orang yang orang kata dia punya semangat tu lain macam lah. Macam aku lah semangat dia kan. Sebab aku nak orang-orang yang bermotivasi. Dia macam ni lah. Kita punya something macam aku cakap lah. Kalau orang yang bermotivasi macam kita ni kan, orang bermotivasi macam kita ni, bila kita berkawan dengan orang yang bermotivasi juga, dia akan saling orang kata berlawan, dia akan jadi best tau. Dia punya game tu tau. Mena nak tanya, apa yang kau boleh bagi pesanan especially kepada wanita-wanita yang minat nak jadi pilot 2DM ataupun sekadar minat nak masuk tentera ni? Apa yang kau boleh pesan? Apa yang boleh pesan? Niat tu kena betulkan lah. Kalau masuk tu untuk apa kau masuk tentera lah, untuk apa nak jadi pilot tu kan. Tak apa, macam aku dulu masuk sebab nak tolong family lah, nak bantu, nak ubah nasib keluarga. Niat kau lah. Betulkan niat. Sikitnya jawab. Mena selalu tu tanya tu. Cuma sikit. Apa niat kau nak masuk tu? Okey. Kecil pula. Apa yang kau boleh pesan? Kata-kata akhir. Aku pesan kalau nak berjaya kena ada matlamat. Matlamat tu perlu ada usaha dan tindakan. Kalau kau ada matlamat atau impian sekalipun, kalau kau tak ada tindakan, kau tak boleh pergi juga. Sama macam kalau kau nak tindakan tu, masuk aku, kau kena buat lah. Kalau kau masuk, contoh kau nak berjaya dalam bisnes kan. Kalau kau fikir angan-angan kau, aku nak berjaya dalam bisnes, aku nak berjaya besok, kau cakap lagi, aku nak berjaya dalam bisnes, aku nak sampai kiamat pun kau takkan berjaya. So kau perlukan tindakan dan pengorbanan untuk kau nak mula dan kau kena konsisten buat benda tu. Sama macam kalau pilot pun macam dulu kan. 5 tahun babe kena belasah. Kau tak terfikir ke 5 tahun macam mana kau boleh lalui masa tu kena belasah? Kan? Fikir babe, fikir, serius. Terfikir kan? Macam mana kau boleh 5 tahun kau kena belasah tapi kau boleh lalui 5 tahun? Lama 5 tahun kena belasah dalam training. Kau juga belasah. Kau lah belasah. Sebab apa? Sebab satu disebabkan oleh kau punya pressure point ataupun kau punya impian tu nak capai, kau nak jadi pilot satu kan. Lepas tu satu lagi kau mungkin disebabkan oleh kau dah tindakan kau tu membuatkan kau rasa macam aku dah mula, aku kena habiskan. Macam tu lah. Time tu lah. So kita ada pressure point apa semua tu, bila benda tu berkesinambungan kan. Contohlah maksudnya macam tu lah. So dia akan jadi satu benda yang best lah. Kita tak rasa macam pressure tak rasa. Kita rasa enjoy kan. Jalan lasak contoh macam jalan lasak sambil menyanyi kan relax kan. Padahal letih tu kan 10 km kan. Tapi relax sambil menari, bahan orang sana, bahan orang sini kan. Kecil Mekna, thank you so much kerana sudi meluangkan masa untuk aku punya konten YouTube. Okay, aku akan upload dekat YouTube. Tajuk senang je, Laki Bini
Pilot TDM. Itu je nanti. Yang tengah ada dekat dalam IG ni, follower aku ke, follower Havoc ke, follower siapa-siapa lah. Kita saling follow each other lah. Okay, follow lah Captain Fazli punya IG, Havoc punya IG, aku punya IG. Okay, nanti insyaAllah minggu depan aku akan upload session ni. So nanti boleh check it out. Okay, Butik Empire Helicap punya IG. Pergi tengok apa kalau korang tengah nak mulakan bisnes ke, nak belajar bisnes ke. Ni, Captain Fazli ni bapak melambat ilmu. Pasal bisnes-bisnes ni. Dia pun dah ada. Kau yang kira yang dalam kau butik helikap ni, kau kira founder lah. Aku mentor aku Datuk Wira Azizan Osman yang dah lahirkan banyak ratus-ratus jutawan. So nanti boleh pergi visit, pergi DM je lah, senang. Kau boleh follow dia punya IG personal ke, IG butik Empire Helicap ke. Pergi tengok, pergi DM. Tuan, saya nak belajar dengan tuan bisnes. So pergi lah, Riki tengok-tengok dia punya IG. So, okay kecil. Mekna, thank you so much. Sorry kacau korang punya masa, sebab aku rasa benda ni aku tak boleh nak delay. Sebab benda ni aku kena ajak kau untuk bagi inspirasi dekat kita punya viewer semua. Selamat, kita jumpa lagi dalam next session. Ada masa lagi, nanti kita live lagi sama-sama. Alright, buddy. Alright, buddy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi.